Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, hari ini kita sambung balik apa yang kita bicarakan sebelum ini dan saya ucapkan selamat pagi dan juga salam sejahtera kepada semua netizen Wa'alwi dan Telewizard dan juga netizen Nadi Duit. InsyaAllah kita sambung balik apa yang kita telah bicarakan tentang sembang-sembang keusahawanan. Hari ini kita akan masuk modul 2 berkaitan dengan BMC, idea membina perniagaan tersusun dan holistik. Okey, apa itu BMC? BMC ialah business model canvas. Satu canvas, satu Canva yang kita boleh coret-coret di atasnya, kita boleh lakar-lakar di atasnya berkaitan dengan satu model perniagaan. Dan apa yang diletakkan di Canva ini adalah satu keyword penting, kemudian kita akan isikan berdasarkan pada perniagaan yang kita laksanakan. Apa kebaikan business model canvas BMC ni? Kebaikannya pertamanya kita boleh melihat keseluruhan bisnes kita dan secara keseluruhan pada asasnya untuk kita pergi lebih detail lagi dan kita tahulah di mana customer kita, produk kita sesuai tak sesuai. Jadi kita mencari nilai yang ada di situ. Apa yang ada dalam BMC sampai begitu digunakan oleh orang ramai kan. Okey, BMC ni dia kalau kita tengok 2013 tu antara zaman yang memang orang kata cetusan BMC di Malaysia lah. Kan, dan benda itu telah berlaku tahun 2010 lagi dan tahun 2010 itu kerana perkara ini dilihat dapat memberikan idea kepada usahawan untuk mereka melihat bahawa BMC ini sebagai satu platform cetusan idea untuk melihat kembali bisnes mereka sesuai dalam pasaran atau tidak. Okey, dalam BMC ni dia ada 9 perkara ataupun 9 blok yang dilihat. Pertamanya, mereka melihat pada customer segment. Siapa customer kita? Siapa segmen-segmen customer? Rupanya customer kita ni, kita tidak boleh menjual kepada semua orang. Kita tidak boleh nak selesaikan masalah pada semua orang. Hanya apa yang kita boleh lakukan adalah berdasarkan kepada keupayaan kita, produk dan servis kita ni, kita kena ada pemilihan customer itu, segmen dia, pecahan-pecahan dia yang mana kita nak mulakan dulu berdasarkan pada keupayaan kita. Itu sama customer segments. Pasaran pelanggan-pelanggan yang kita telah susun, yang telah kita segmentkan, kategorikan. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita nak tengok pada channel. Apakah channel yang boleh kita sampaikan kepada pelanggan kita yang boleh kita sampaikan. Itu yang tak tengok channel kan. Sebelum kita nak tengok channel, kita tanya diri kita dulu. Apakah value yang ketiganya, apakah value proposition dia, apakah nilai yang ada dalam syarikat. Mana kalau ikut susunan yang betul, pertama kita pergi pada segmen customer, lepas tu kita pergi pada nilai produk kita, nilai proposition kita, nilai produk kita, nilai perkhidmatan kita. Apakah nilai-nilai yang ada dalam produk kita yang kita rasa sesuai dengan customer yang telah pun kita kategorikan itu. Itu yang kedua. Yang ketiganya ialah bagaimana channel, bagaimana kita nak sampaikan nilai yang ada pada produk dan perkhidmatan kita, nilai yang ada pada syarikat kita ni, kita nak channelkan dia kepada customer, nak sampaikan pada customer nak guna channel apa. Macam mana kita nak deliver produk itu, yang kita akan pergi detail. Lepas tu yang keempatnya, bagaimana kita nak membina perhubungan dengan customer kita, customer relationship. Apakah perkara yang perlu kita lakukan untuk kita membina perhubungan dengan customer. Yang keempat, yang kelimanya adalah kita akan melihat kepada pendapatan, revenue stream tu, pendapatan yang ada pada yang boleh kita bawa masuk setelah kita sampaikan nilai itu pada customer melalui channel dan juga kita membina perhubungan dengan customer. Itu yang kelima. Yang keenamnya adalah apakah key resources, apakah sumber-sumber penting yang boleh kita gunakan untuk kita membina produk servis itu untuk kita sampaikan pada customer. Yang keenam. Yang ketujuhnya, apakah aktiviti-aktiviti, key activities, aktiviti utama yang perlu kita laksanakan supaya nilai kita itu, nilai produk dan servis customer, perkhidmatan kita itu sampai kepada customer. Itu yang ketujuh. Yang kelapannya, apakah key partners, orang-orang penting yang ada dalam syarikat dan luar syarikat yang boleh membangunkan syarikat kita, yang boleh menyebabkan produk dan servis kita boleh
disampaikan pada pelanggan kita. Itu yang ke-8. Yang ke-9nya, apakah cost structure, apakah kos-kos yang terlibat dalam kita nak memajukan bisnes kita supaya bisnes kita boleh survive, bertahan lama, untuk kita sampaikan supaya bisnes kita sentiasa kita boleh buat produk, R&D produk dan servis untuk kita sampaikan kepada pelanggan kita. So dia ada 9 ulang balik. Yang pertamanya customer segmen pelanggan. Yang keduanya adalah nilai produk servis yang kita nak sampai kepada customer. Yang ketiganya adalah channel apa yang kita nak gunakan untuk sampai kepada customer. Yang keempat, bagaimana nak membina perhubungan pelanggan kita. Yang kelima, bagaimana kita nak memastikan bahawa ada pendapatan bagaimana kita nak pastikan pendapatan yang kita dapat itu mampu untuk kita survive dengan lebih bagus dan mampu untuk kita memberikan perkhidmatan yang lebih bagus pada pelanggan kita. Itu yang kelima. Yang keenamnya, apakah key resources, sumber-sumber penting yang kita perlukan. Yang ketujuh, apakah key activities, aktiviti-aktiviti penting yang kita mahu lakukan. Yang kelapannya, apakah partner utama di dalam dan di luar syarikat. Yang kesembilannya, bagaimana cost structure yang terlibat lah. Cost structure dengan revenue nanti dia akan ada berkaitan yang begitu panjang yang kita boleh bincangkan. Okey. Kita pergi kepada yang lebih detail dulu, yang sedikit detail. Dan kita ambil masa 15 minit, kita sambung part 2, part 3 pun tak apa, sepakat kita faham kan. Okey. Kita pergi kepada yang pertama dulu, segmen pelanggan. Apabila kita masuk segmen pelanggan, kita kena tanya pertamanya, pelanggan kita ni pelanggan yang jenis mana yang kita nak tackle, yang mana produk kita, servis kita sesuai. Adakah dia B40, adakah dia M40 dan juga adakah dia T20. Kenapa perlunya kita nak tanya soalan itu? Kenapa B40? Kenapa M40? Kenapa T20? Okey, setiap segmen ini dia ada behavior, tingkah laku pembelian, cara mereka melihat price, harga, cara mereka melihat susun, cara mereka melihat packaging. Setengah customer dia tak kisah dengan packaging. Bagi dia adalah kalau produk itu packaging yang murah pun okey, yang penting sedap, yang penting boleh makan, ada kebersihan dan boleh makan, senang dapat. Ada customer, bila nak beli produk, dia tengok pada packaging dulu. Oh, kalau packaging yang lawa, yang nampak profesional, tu mindset dia, produk ni memang sedap. Produk ni pada kilang yang ada CJ-CJ khas, macam tu. Dan ada customer betul, dia akan tengok produk itu, dia ni produk yang ada persijilan apa di belakang dia. Yang halal dia akan tengok, adakah dia ada produk-produk yang orang kata mendapat pengiktirafan pada kerajaan Malaysia, apakah CCJ perkilangannya yang halal, apakah CCJ perkilangannya yang betul-betul prosedur. Dia tengok yang itu. Itu setengah customer. Dan setengah customer dia tengok juga packaging tu besar mana, warna mana kan. Ada customer dia fokus kepada cita rasa saja. Ada customer apabila dia membeli di tempat-tempat yang dia rasa sesuai dengan diri dia. Dia tak beli tempat-tempat yang murah kalau dia seorang customer yang T20, yang ada value, yang rasa macam dia nak sesuatu yang selesa. So perkara-perkara itulah kita kena tengok supaya produk dan servis kita tahu nak pergi ke mana dan kita tidak meletakkan satu benda pada market yang salah. Contohnya, market tu nak harga murah, kita packagekan produk kita pada harga yang mahal dengan satu packaging yang cantik. Jadi produk kita kuranglah dapat sambutan pada market harga murah. Kalau produk kita terlalu murah, packaging simple-simple, letak pada market yang standard tinggi, kadang tak ada sale yang dibuat sebab yang lalu-lalang tu melihat produk kita ni macam cincai-cincai, tidak ada nilai bagi mereka. So customer pelanggan ni kita kena tahu. Bagaimana nak tahu dia? Kadang ada ramai yang buat try error, test market kan, test market 1, test market 2, test market 3 sampailah mereka faham apakah yang berlaku, apakah pelanggan yang berada pada mereka lah. Kadang-kadang pelanggan ni kita boleh agak pada andaian kita, tapi hakikatnya juga kena tengok pada situasi berada di pasaran kan. Kadang kita banyak benda yang kita buat dan sekali pelanggan dapat menilai kita, potensi kita pada satu perkara saja. So benda itulah yang kita kena fokuskan. Mana segmen market ni dia ada market yang besar, mass market kan, dia ada niche market, dia ada market yang segmented, dia ada market yang berkaitan dengan diversified, dia ada yang multi-sided platform. Benda-benda perkara ini perlu kita pelajari, perlu kita pergi lebih mendalam supaya kita tahu produk dan servis kita ni sesuai untuk market apa. Itu antara yang berkaitan dengan segmen market lah. Segmen pelanggan. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya adalah
kita nak tengok pada value proposition, nilai-nilai yang ada dalam produk kita. Kita kena tanya apakah nilai-nilai yang market, yang pelanggan mencari-cari sekarang dalam produk dan servis yang kita masuk, dalam industri yang kita masuk. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita kena tanya kita value proposition ni boleh tak kita sampai pada macam mana kita nak sampaikan dia pada pelanggan. Itu yang kita kena tanya. Yang ketiganya, apakah value proposition ni boleh menyelesaikan masalah pelanggan. Adakah nilai yang kita letakkan dalam produk dan servis kita ni betul-betul boleh menyelesaikan masalah pelanggan. Itu pun kita kena buat sedikit research, sedikit R&D untuk melihat keadaan itu kan. Okey, yang keempatnya adalah adakah apabila pelanggan menerima produk kita ini, maka mereka akan berpuas hati. Nak tahu pelanggan puas hati lah apabila adanya repeat sale. Pelanggan itu ada datang membeli lagi. Maknanya dia dah mula puas hati pada produk kita kan. Mana kita kurang komen. Kurang komen kadang ada pelanggan dia tak komen tapi dia berpindah terus kepada tempat lain untuk mencari produk. Macam itu kadang setengah panggil pelanggan lah. Okey, ada yang pelanggan kita nak tanya juga adalah apakah bundle of product dan servis yang kita nak offer kan. Adakah kita nak offer satu produk, satu servis. Adakah pelanggan kita ni jenis suka membeli secara banyak kan. Ada pelanggan kita dia melihat mencari harga-harga yang murah, dia buat perbandingan. Zaman sekarang ni apabila kita nak sampaikan nilai pada pelanggan, kadang nilai itu banyak nilai yang sama lebih kurang dengan orang lain. Kadang-kadang pelanggan melihat benda yang simple-simple. Adakah senang mereka dapat? Adakah produk itu kalau mereka komen, ada customer service dia yang boleh uruskan kan? Kadang-kadang adakah sesuatu yang sedikit unik yang ada pada produk dan servis kita yang tak ada pada orang lain. Itu kadang pelanggan-pelanggan sekarang ni dia mula bertanya dengan banyak perkara. Yang tu kita boleh sembang-sembang nanti daripada masa yang seterusnya lah. Ini kita cerita secara umumnya saja. Okey, itu yang kedua. Yang ketiganya adalah yang berkaitan dengan channel. Channel ni kita nak tanya pada diri kita adalah channel apa yang kita nak gunakan supaya produk dan servis kita sampai kepada pelanggan. Adakah channel secara online, channel secara offline kan? Adakah dengan adanya kedai maka pelanggan kita senang dapat? Adakah kita nak pelanggan yang terhad ataupun kita nak pergi pada channel yang offline kan? Ramai yang guna masuk Shopee, masuk Lazada, masuk marketplace yang lain sebab mereka faham bahawa dengan keadaan yang itu menyebabkan mereka boleh deliver produk itu dengan lebih luas lagi pasaran dia kan. Kita nak guna penghantar apa? Kita nak guna JNT ke, DHL ke, kita nak guna pos laju ke, pos Malaysia ke, ataupun kita nak guna kalau Shopee Express kan. Kalau Lazada dia ada channel dia sendiri kan. Yang LE je orang panggil meleleh kan. Orang panggil leleh apa. Jadi itu adalah channel-channel yang digunakan. Adakah kita nak guna channel-channel yang macam GDEX? Benda itu kena tengok. Adakah COD kan? Cash on delivery. Perkara itu kita kena tengok berdasarkan pada customer mana yang kita fokuskan. Itu antara yang berkaitan dengan channel. So channel ni yang mana apa yang kita nak guna untuk sampai pada pelanggan kita, ada tak integrated channel? Mana channel-channel yang boleh kita join bersama lah. So kita check channel ini yang mana the best dari sudut mereka menguruskan pada pelanggan kita. Begitu juga antara offline dengan online. Kita kena tengok yang mana sesuai dengan produk dan servis kita. Lepas tu yang akhir juga kita kena tanya juga adalah apakah the most cost efficient tu. Setiap channel tu apakah kos yang efisien, yang boleh kita kurangkan kos kat situ tapi cepat sampai pada pelanggan kita. Kerana channel dia banyak kan, kos dia berbeza-beza, tengok yang mana sesuai lah. Ini bergantung pada kita sendiri. Dan juga kita kena tengok juga kan, customer ni dia ada masa-masa dia membeli. Channel yang mana yang boleh sampai pada masa dia membeli kan. Macam kalau pelanggan-pelanggan yang bekerja waktu 10 hari ke 15 hari dia dapat gaji tu, itu adalah waktu yang mereka mula membeli. So bagaimana kedudukan kita, bagaimana channel kita, berapa efisien channel kita pada waktu itu, dan bagaimana kita nak bagikan nilai proposition kita, nilai produk kita cepat pada pelanggan dan pelanggan berpuas hati. So itu antara yang kita akan yang telah berlaku, yang kita boleh bincangkan sekarang lah. Okey, itu antara yang ketiga. So insya-Allah kita sambung lagi pada akan datang. Kita akan bincang balik berkaitan dengan keempat,
ke-5, ke-6, lepas tu ke-7, ke-8, ke-9. Maknanya sekarang ni baru kita akan bincangkan tentang segmen pelanggan. Kita berbicara juga berkaitan dengan nilai-nilai yang perlu ada pada produk dan servis kita, dan juga kita berbicara tentang channel yang untuk sampai pada pelanggan. InsyaAllah kita jumpa lagi lain kali. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan kita berada dalam dunia perniagaan, dunia keusahawanan ini, dunia yang sentiasa banyak cabaran kan zaman-zaman sekarang ini, dan kita doakan supaya perniagaan kita akan terus maju, terus orang kata diberikan rezeki oleh Allah SWT. Sebagai usahawan kita sentiasa mau menggapai diri dan merobos citra diri. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Best. Anda sentiasa terbaik.